Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Saya, Cikgu Intan Zurina binti Abu Karim dari SMK Bandar Baru Perak akan memberikan tips dan teknik menjawab untuk kertas 1 dan 2 Matematik SPM. Hari ini, Cikgu akan memberikan bengkel teknik menjawab kertas 1 dan 2 dan beberapa tips untuk kamu menjawab soalan. Baik, kita lihat slide yang telah cikgu sediakan. Baik, sebelum kita menjawab soalan, kertas 1 dahulu. Baik, adik-adik ataupun anak-anak semua perlu tahu format kertas 1 dahulu. Untuk kertas 1, kita ada 40 soalan objektif dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. 40 markah. Dan masa yang diberi adalah 1 jam 30 minit. Tengok contoh, beberapa contoh yang cikgu sediakan. Tips untuk menjawab kertas 1. Kita tengok soalan-soalan bagaimana bentuk soalan dalam kertas 1. Dalam tajuk nombor dan operasi. Baik, sekarang tengok sini. Diberi sifar-sifar 156 dalam bentuk piawai. Ingat bentuk piawai mesti A kurang dari 10 dan lebih besar dari sifar. Darab dengan 10 kuasa N. Sekiranya depan ada banyak kosong, ingat kuasanya mesti negatif. Jadi yang ini A dengan B kita buanglah. Sebab kuasanya positif. 10 kuasa 3, 10 kuasa 4. So, positif. Jadi, kita buang antara C dan D. Dan cikgu bagi tips tadi, A mesti kurang dari 10. Jadi, nampak tak? 1.56. Yang ini 15.6. 15 dah lebih daripada 10. Jadi, jawapannya adalah C. Kuasa pun negatif 3. Jadi, betul lah. Jawapannya C. Soalan kedua. Melibatkan soalan pengurusan keuangan. Pertama sekali mesti baca dan faham soalan dulu. Tengok Cik Aminah bekerja sebagai guru. Dia ada pendapatan ataupun gaji sebanyak 4,500. Ada 2 biji rumah yang disewakan sebanyak 650 sebulan. Setiap buah. Setiap buah sebulan 650. Kemudian dia mempunyai perbelanjaan tetap 1,800 dan tidak tetap 700 sebulan. Jadi kita nak kira aliran tunai. Ingat, aliran tunai. Apa itu aliran tunai? Jumlah perbelanjaan, pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. So pendapatan tu mesti pendapatan aktif dan pasif. Aktif maksudnya yang dia dapat tiap-tiap bulan iaitu gaji. Gajinya 4,500. Kita tambahkan dengan pendapatan pasif dia iaitu 2 buah rumah sewa. Jadi jumlah pendapatan dia 4,500 tambah 650 tambah 650. Tolak perbelanjaan iaitu perbelanjaan tetap 1,800. Perbelanjaan tidak tetap 700. Jadi jumlah aliran tunai setiap bulan untuk Cik Aminah, untuk bulan ni adalah 3,300. Ini adalah jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Soalan seterusnya iaitu soalan graf gerakan. Ini adalah graf laju masa. Macam mana kita nak tahu? Cuba tengok sini. Sini laju, sini masa. Ingat dalam laju masa yang berdatar ni kita panggil laju seragam ataupun kita panggil laju malar, yang berubah dengan kadar perubahan jarak yang sama ke atas dalam masa yang sama. Itu atau kita panggil laju seragam. Jadi sekarang kita cari tempoh masa. Kat mana tempoh masa? Kat sini. Jadi kita tolakkan 12 tolak 5, kita dapatlah tempoh masa laju seragam adalah 7 saat. Baik, yang keempat. Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Bila diberi fungsi kuadratik, ini
fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2. Jadi kita tahu yang belakang ni adalah negatif 2 ni adalah pintasan y. Okey, maksudnya dia potong dekat paksi y. Sekarang yang ini tak potong pun dekat paksi y. Tak kena pun paksi y. Jadi B kita buang. C pun sama. Okey, tak kena pun paksi y. Jadi D kita buang. Okey, sekarang antara A dengan B. Okey, B dengan D kita dah buang. A dengan C. Maaf, A dengan C. Okay, sekarang tengok X kuasa 2 positif. So, grafnya adalah automatik kita tahu positif adalah senyum. Ini adalah graf positif. Kalau negatif terbalik ya. Okey, negatif X kuasa 2 yang ini. Okey. Jadi jawapannya adalah A. Baik, satu lagi tips yang adik-adik semua perlu ingat. Okey, tips yang adik-adik perlu ingat iaitu bentuk-bentuk graf fungsi. Okey, yang pertama graf linear. Linear kalau positif, X berkuasa 1, X positif, dia naik tangga. Okey, nampak? Naik tangga ataupun menaik. Macam ni. Kalau negatif, turun tangga. Okey, so X dia ni nampak? Negatif X tambah C. Okey, ini adalah linear. X-nya kuasa 1. Sekarang kuadratik. Kuadratik. Kuasa 2. Kuadra. Okey, kuasa 2. Jadi, X kuasa 2. Bentuk dia mesti U. Okey, U ataupun N. Okey, senyum ataupun masam. So, bila A positif, dia senyum. A dia negatif, dia masam. Okey, kemudian graf kubik ataupun kuasa 3. X kuasa 3 kalau positif, bentuk dia seperti ini. Dia mula dari kanan. Kalau negatif, grafnya mula dari kiri. Nampak tak ni? Mula dari kiri, turun bawah. Okey, itu adalah graf negatif. Graf salingan, ingat salingan dia mesti bentuk macam C. C. Positif mesti sukuan pertama dengan ketiga. Kalau salingan yang negatif, sukuan kedua dan keempat. Okey, nampak tak? A yang negatif. Yang ni pun A positif. Okey, nampak tak? So, graf positif dan negatif untuk salingan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan kelima. Baik, sekarang diberi P ni adalah image. Okey, diberi P image bagi suatu titik P di bawah transaksi 5, negatif 2. Kita nak cari objek. So, image yang ini. So, objek bergerak 5, negatif 2 dapat di sini. Okey, jadi kalau A kita kena bergerak 1, 2, 3. Okey, kalau 3, P. Okey, tengok 1, 2, 3. 4, 5 dia berada di sini. Kalau turun 2, 1, 2 dia berada di sini. Jadi A salah lah. B dia bergerak ke sini negatif. Okey, negatif. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Dia naik 2, 1, 2. Automatik B pun salah. C 1, 2. Okey, X dia bergerak 2 unit ke sebelah kiri. Jadi C pun salah. Jadi jawapannya adalah D lah. Okey, automatik kita dapat D. D bergerak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Turun 2, 1, 2. Okey, jadi ini adalah jawapannya. Okey, next soalan kebarangkalian. Okey, bila dibagi kebarangkalian, dia kata guli merah ada 5, guli kuning ada 3 dan berapa guli hijau. So, kita buat jadual macam ni. Okey, 5 merah, 3 kuning, X hijau. X tak tahu. Okey, jadi kebarangkalian memilih kuning adalah 1/6. Maksudnya, ambil kuning, jumlahkan semua. Per dengan jumlah semua guli dapat 1/6. So, kita ambil 3 per dengan jumlah semua guli sama dengan 1/6. Okey, boleh guna terus kalkulator X sama dengan 10. Maksudnya guli hijau ada 10. Jadi kita nak memilih kebarangkalian guli bukan hijau. Jadi kita ambil merah tambah kuning. Okey, bahagi dengan semua guli. Okey, kita akan dapat 8/18. So, kecilkan kita dapat 4/9. Okey. Okey, percukaian.
Lina menyambut hari jadi bersama keluarga di sebuah restoran makanan segera. Okey, jadi cukai apa yang kena kalau kita kat kedai makan? Ya, betul. Cukai jalan dan perkhidmatan. Okey, sebab restoran makanan segera. Okey, cukainya adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Baik, soalan seterusnya. Okey, sekarang diberi ini adalah jadual premium insurans. Okey, sebuah syarikat insurans. Jadi macam mana kita nak kira? Okey, Cik Samad ada kereta berkapasiti 2000 cc. Harga pasaran keretanya RM109,000. Jadi dia nak buat jumlah yang dituntut bagi keretanya adalah RM100,000. Kita nak kira nilai premium yang Samad perlu bayar. Okey, jadi kita tengok jadual. Okey, kadar yang kita perlu ambil adalah sebab kita nak tuntut belanja bagi keretanya RM100,000. Okey, jadi kita kena tengoklah nilai kadar yang RM100,000 adalah 2.75%. Jadi kita ambil 200 cc berada di kategori ini. Okey, kemudian 2.75%. Okey, darab dengan jumlah yang dituntut. Okey, tambah dengan kadar untuk 200 cc iaitu 339.10. Jadi jumlah insurans yang Samad perlu bayar, okey, jumlah yang dituntut ataupun nilai premium yang perlu Samad bayar adalah, kita jumlahkan, kita dapat RM3,089.10. Okey, iaitu C. Baik, sekarang cikgu masuk ke task 2. Okey, untuk ke task 2 kita perlu tahu format juga. Okey, anak-anak kena ingat. Okey, format ni sangat penting kerana kita perlu menjawab dalam masa yang diberikan. Okey, yang pertama kita ada format ke task 2. Yang pertama bahagian A. Kita mesti jawab semua soalan. Ada 10 soalan, jawab semua. Okey. 40 markah dan setiap soalan markahnya di antara 3 hingga 4 markah. Okey. Soalan B pun perlu jawab semua. Ada berapa soalan? Ada 5 soalan, 45 markah. Okey, jadi satu soalan di antara 8 hingga 9 markah. Okey, bahagian C 15 markah, paling banyak. Okey, jadi ada 2 soalan kat sini. Kita perlu pilih satu sahaja untuk kamu jawab. Okey. Jadi, kita ke bahagian A dulu. Okey, kamu tengok bahagian A macam mana bentuk soalan bahagian A. Saya tak bagi ke semuanya. Okey, hanya beberapa soalan kerana kita masa agak terhad. Okey, jumlah markah untuk bahagian A 40 markah. Ya, 10 soalan, 40 markah. Okay, soalan pertama. Diberi bentuk geometri 3 dimensi ataupun kita kata isi padu pepejat. Okey, sekarang diberi gabungan pepejat berbentuk cantuman kubus dan satu prisma tegak. Okey, seperti ini. Baik, ingat yang pertama sekali, kenal pasti bentuk pepejat. Kamu mesti tahu bentuk pepejat tu bentuk apa. Kemudian tulis rumus dan ketiga selesaikan. Sekarang kita nampak kat sini dia dah bagi tahu kubus dengan satu prisma tegak. Okey, jadi kita nak cari apa? Gabungan pepejat. Ingat gabung, tambah. Kalau dikeluarkan ke, dihapuskan ke, kita perlu tolak. Okey, sekarang tengok isi padu kubus. Apa rumus isi padu kubus? Okey, rumus isi padu kubus tak diberi. Kubus dengan kubus sama. Isi padu dia panjang kali lebar kali tinggi. Okay, dia tak bagi dalam formula. Kamu kena ingat. Jadi panjang, sisi, lebar semua untuk kubus semua sama. Jadi jumlah dia 3.375. Panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang kita kira isi padu prisma tegak. Ingat ini prisma tegak.
setengah darab 2 sisi selari. Ni kita panggil 2 sisi selari lah. Okey, setengah darab 3.2. Okey, setengah darab 3.25 tambah 1.5. Okey, darab dengan, okey, yang ni kita panggil tinggi dan lebar kat sini. Okey, jadi kita dapat 5.34375. Okey, jangan bundah lagi ya. Kalau kamu bundah dari awal, nanti jawapan kamu akan dipengaruhi oleh nilai tersebut. So, jangan bunda dari awal. Jadi, gabungan isi padu pepejah tambah sahaja nilai yang kamu dapat. Jadi, di jawapan akhir baru kita bundar kepada 3 ataupun 4 angka berti. So, tengok pada soalan lah. Okey, 8.72. Okey, itu adalah jumlah isi padu dua-dua pepejah tadi. Okey, ingat rumus untuk kubus dan kuboid tak diberi. Okay, rumus yang lain semua diberi. So, kamu boleh ingat dan hafal pun boleh. Kalau tak nak, okay, di depan muka surat soalan kamu tu ada rumus dibekalkan. Okay. Nampak isi padu, sfera, piramid. Okay, ada lagi di depan. Tapi saya hanya tunjuk sebahagian sahaja. Okay, kita tengok soalan garis lurus. Okey, garis lurus ni sangat mudah. Okey, cikgu kata apa? Sangat mudah. Kalau kamu tahu bagaimana nak menyelesaikan soalan ni, dia jadi mudah. Okey, tengok garis lurus. Biasanya pelajar ataupun calon yang menjawab soalan garis lurus ni tak dapat menentukan kecerunan. Okey, dia salah ambil koordinat untuk dapat kecerunan. Okay, yang kedua, biasanya dia silap menggantikan koordinat dan salah, membuat persamaan yang salah kerana menggunakan kecerunan yang salah. Okay, so yang pertama kena ingat, ini tips. Okay, yang pertama, mesti cari kecerunan. Okay, guna rumus. Y sama dengan Y2, M sama dengan Y2 tolak Y1. X tolak X1. Okey, ada bahagi kat sini. Okey, ini rumus kecerunan. Baik. Yang kedua, dalam garis lurus, kita perlu cari persamaan garis lurus lah. Boleh guna Y sama dengan MX tambah C pun boleh. Nak guna rumus kecerunan pun boleh. Okey, terpulang. Okey, pintasan X, kita perlu ganti persamaan kita dapat dengan sifar tempat Y. Okey, ganti Y dengan sifar. Nak cari pintasan Y, ganti X pula dengan sifar. Okey, itu adalah tipsnya. Baik, kita tengok soalan tadi balik. Ini adalah soalannya. Okey, ingat bila garis selari PQ dengan TR, kita nak cari persamaan garis lurus TR. Okey, kecerunan PQ sama dengan TR. Okey, kita ambil daripada persamaan ni, Y sama dengan 2X tambah 7. Okay, jadi kecerunan adalah negatif 2. Okay. Kemudian kita gantikan dalam rumus kecerunan. Okay. M gantikan dengan negatif 2. Y tolak 7 per X tolak 9. Jangan salah ambil koordinat. Kalau soalan tu nak garis TR, gunalah apa-apa koordinat dekat TR. Jangan pergi guna dekat PQ punya titik. Okey, jangan salah ambil titik. Okey, sekarang darab silang 2X tambah 18. Okey, sama dengan Y tolak 7. Okey, yang ni X tolak 9 ni kita darabkan dengan negatif 2. Jadi nilai Y sama dengan negatif 2X tambah 25. Ini adalah persamaan TR. Sekarang kita nak cari garis lurus. Okey, pintasan X bagi garis lurus TR. So, Y sama dengan 2X tambah 5. Jadi, kita nak cari pintasan X. Kita perlu ganti Y dengan sifar. Okey, kita akan dapat X sama dengan 25 per 2. Okey. Baik. Soalan seterusnya, penakulan logik. Okey, kelemahan calon adalah yang pertama, tak boleh kenal pasti benar ataupun palsu.
Okey, yang kedua, tak tahu nak menulis premis ataupun kesimpulan dengan betul. Yang ketiga, salah sewaktu menulis implikasi dan juga ada di antaranya kesilapan ejaan yang salah. Baik, kita tengok. Lihat saja soalan. Okey, dia minta yang pertama benar atau palsu. Okey, pernyataan benar ataupun palsu. Okey, ataupun pernyataan ataupun bukan pernyataan. Okey, yang kedua dia nak minta kita tulis kesimpulan bagi suatu hujah. Okey, ataupun dia minta kita buat kesimpulan secara didaksi atau indaksi. Okey, kita tengok soalan A. Okey, nampak tak ni dia bagi dia suruh kita nyatakan akar sebab dia bagi implikasi. Jadi kita tengok akar, kemudian kita buat akar baru kita nyatakan benar atau palsu. Jadi ingat bila dia suruh buat akar, kita ambil jika ayat belakang dulu baru maka yang ni. Okey, so kita ambil jika. Okey, ni penangkulan logik. Ingat akar bagi implikasi. Okey, yang diberi adalah implikasi 1. Akar kita buat implikasi 2. So kita terbalikkan. Jika M kurang dari 12, maka M kurang dari 8. Itu adalah akas. Okey, lagi satu. Sebelum cikgu lupa. Kalau dia minta songsangan. Okey, songsangan. Okey, songsangan. Ambil balik yang asal implikasi pertama tu. Kita negatifkan pernyataan tu. Jika M lebih besar dari 8, maka M lebih besar dari 12. Itu adalah songsangan. Kalau kontrapositif, kita terbalikkan songsangan. Jika M lebih besar dari 12, maka M lebih besar dari 8. Macam tu saja. Okay, soalan kedua, tengok B. Premis 2 kita nak buat hujah bagi premis 2. Nak melengkapkan hujah. Okey, untuk premis 2 tak ada jika maka. Kena ingat yang tu. Jika maka tak ada untuk premis 2. Jadi, kita tak gunalah jika maka. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Kita perlu potong ayat yang sama. Okey. Atas ada Y, bawah pun ada Y. So, kita potonglah Y. Okey, sebelum cikgu lupa tadi. Okey, ini akar sebagai implikasi ni dia nak tahu benar atau palsu. Kamu ambil apa-apa nilai ganti dekat M. Contoh, cikgu ambil nilai yang kurang dari 12, 11 lah. Okey, M11 M11, 11 kurang dari 12, benar. Okey, M kita ambil 11 kurang dari 8. Benar atau palsu? Palsu. Jadi, kesimpulannya adalah palsu lah. Okey. Baik, untuk premis 2, cikgu kata potong ayat yang sama. Jadi yang ni Y, yang ni pun Y, so kita potong. Kemudian MX tambah C pun sama, kita potong. Yang baki adalah kat sini. Nampak tak? Bukan. Okay, nilai tidak sama dengan. Jadi kita ambil M. Kita nak ganti kat mana ayat bukan yang sesuai? Kat sini lah. Ialah tu kita gantikan dengan bukan. M bukan kecerunan bagi garis lurus itu. Okay, ini adalah kesimpulannya. Sebab apa? Sebab di bawah ni ada tidak sama dengan kan. Jadi dekat premis 2 kita perlu ganti dengan perkataan bukan. Okey, untuk yang soalan untuk kesimpulan secara aruhan. Okey, jawapan selepas jawapan kita tak mau. Okey, nampak tak ini? Kita panggil jawapan lah. 3, 10, 21, 36 ni jawapan kita tak nak. Okey, kesimpulan secara aruhan ni adalah kita bina rumus. Ingat bina rumus. Tengok dari atas sampai bawah, nampak tak ada apa? 2. Jadi tulislah 2. Okey, kemudian yang kedua pula yang ni. 1, 4, 9, 16. Kita tak boleh letak 1, 4, 9, 16. Salah. Okey, kita kena pecahkan. Okey, pecahkan maksudnya kamu kena cuba-cuba untuk dapat 1, 2, 3 juga. Okey, contoh 1 adalah 1 kuasa 2. 4 adalah 2 kuasa 2. 9 pun 3 kuasa 2. 16, 4 kuasa 2. Jadi, nampak? Dari atas sampai bawah, 1, 2, 3, 4. Dia akan jadi N.
Okey, 2 ni tetap jadi 2N kuasa 2. Okey. Kemudian tambah dengan yang belakang. Tambah dengan N lah. Koma. N sama dengan, sebab dia mula dengan 1, 2, 3, 4. Okey, koma, 1, 2, 3, titik, titik, titik. Pun diterima. Okey, so tambah juga yang D ni. Macam tadi, tulis akas. Jadi kita ambil ayat ni lah, yang belakang dulu. Okey. Lepas tu bagi tahu benda terpasu. Okey, kita ambil jika X lebih besar dari 3, maka X tambah 5 sama dengan 8. Okey, ini adalah akas. Okey, nak tengok benar atau palsu, ganti apa-apa nilai dekat X. Jadi nilai yang besar sikit pada 3 adalah 5. 5 lebih besar dari 3, benar. 5 tambah 5, 8. Palsu. Okey, nampak bila benar, palsu? Palsu. Okey. Ini adalah cara menyelesaikan soalan bagi penaklukan logik. Baik, kita tengok pula soalan kertas 2, bahagian B. Okey, bahagian B ni ada 5 soalan sahaja, 45 markah. Okey, jadi cikgu ambil soalan ni, beberapa soalan untuk kita bincangkan. Okey, sekiranya naik soalan seperti ini. Okey, lorekkan rantai yang memuaskan ketaksamaan linear. Berikan jawapan. Okey, sebelum tu kita tengok tips lah. Tips. Okey, kalau ada simbol lebih besar, lebih kecil, tak ada bawah, tak ada sempang bawah, dia adalah garis sempang ataupun garis putus-putus. Okey, kalau ada sempang di bawah dia, garisan padu. Okey, kita tengok soalan ni. Macam mana kita nak selesaikan. Okey. Y tambah X kurang dan sama dengan 4. Yang ni Y tambah X sama dengan 4. So, yang ni dua-dua ni adalah persamaan yang sama. Okey, yang tak ada di sini adalah Y lebih besar dari negatif 2. Okey, yang ni Y kurang dan ataupun Y kurang dan sama dengan X tambah 3. Ini adalah garisan dia. Okey, jadi yang tak ada adalah Y sama dengan negatif 2. Okey, kat mana Y? Ni paksi Y. Okey, negatif 2 kat sini. Jadi kita gariskanlah. Okey, tapi dia tak ada tanda sempang. Kita kena letak putus-putus. Macam tu. Okey, jadi kawasan yang terkepung ni adalah kawasan berlorek. Dah dapat 3 markah. Okey. Kalau dia bagi macam ni pula. Okey. Tiga-tiga ketaksamaan yang memuaskan rantau di bawah. Okey, contohlah. Okey, yang ini. Tips dia sama juga macam tadi. Tips, kalau garisan lebih besar, lebih kecil, tak ada tanda bawah, garisan sempang. Ada tanda bawah, garisan padu. So, kita ambil persamaan ni Y sama dengan X tambah 1. Simbol sama dengan je, kita perlu ubah. Okey, sekarang ini garisan dia. Kawasan ni di sebelah bawah ni. Nampak bawah. Jadi, lebih kecil. Okey, soalan yang kedua kita ambil yang ni. Soalan yang kedua, ketaksamaan kedua. Kita letak di sini. Tempat sama dengan kita tengok kepada soalan. Okay, yang ni garisan dia. So, dia berada di atas. So, dia lebih besar dan sama dengan. Okay, untuk nombor 3. Ambil persamaan ni. Ganti tempat Y kosong. Sebab apa ganti tempat Y kosong? Baru kita tahu pintasan X. Okay, jadi kita dapat X sama dengan 4. Jadi, garisan ni adalah X sama dengan 4. Okey, kawasannya di sebelah kiri yang berlorek ni. Sebelah kiri maksudnya lebih kecil dan sama dengan. Okey. Sekarang kita tengok sukatan serakan data tak terkumpul. Ada 2 pelajar yang mengambil 5 ujian. Okey, sekarang kita nak tengok pencapaian Sofia. Kita nak tengok min markah dia. Okey, ingat min, jumlahkan nilai ujian bahagi dengan jumlah ujian. Jadi kita tambahlah semua. Bahagikan dengan 5. Kita dapat min Sofia adalah 348/5. Ataupun nak buat dalam perpuluhan, 69/6. Okey, nak cari variance pula. Guna rumus variance. Semua nilai kuasa 2 bahagi N tolak dengan min kuasa 2.
Okey, ingat yang ni tak perlu hafal. Ada rumus diberi seperti ni. Okey. So variance cikgu ambil yang ni lah. Okey, kenapa ada dua jenis variance? Satu untuk data tak terkumpul, satu untuk data terkumpul. Okey, kena ingat Okey, sekarang variance kuasa 2 kan semua ujian bahagi dengan 5 ujian tolak dengan min kuasa 2, kita dapat 170.24. Okey, itu adalah pencapaian Sofia. Boleh juga semak untuk CCM PY guna kalkulator. Dapat jawapan kuasa 2 kan, jawapan tersebut dapatlah min. Maaf, min pula. Kita gunakan ni rumus untuk semak jawapan di kalkulator. Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okey, kita nak pilih pelajar yang layak mewakili kuis dan kita perlu beri justifikasi pilihan kita. Okey, Amin, ini min dia, dapat 27.2, CCM PY 5.21. Okey, Sofia pula kita dapat 170.24 untuk variance, CCM PY 13.05. Jadi kita comparekan kedua-dua. CCM PY yang mana lebih baik, lagi kecil, lagi bagus. Jadi CCM PY Amin. Jadi Amin lah akan dipilih menyertai kuis kerana CCM PY Amin paling rendah dan pencapaiannya konsisten. Okey, macam tu cara untuk buat justifikasi. Okey, soalan seterusnya, soalan transformasi. Okey, diberi ada 3 segitiga bersudut tegak. Okey, kita nak huraikan penjelmaan. STU mana? Yang ni STU. Segitiga PQR yang mana? Yang ini. Jadi, STU image, PQR adalah objek. Okey, jadi kita nak buat penjelmaan MN. Okey, MN. Kita buat di belakang dulu. Okey, belakang dulu. Maksudnya, dari objek ke sini. Okey, dari objek ke sini. Okey, so dia adalah pantulan. Pada garis apa? Nampak dekat X dia potong negatif 2, pada garis X sama dengan negatif 2. Kemudian, kita nak buat, nampak tak? Dari besar ke kecil. Okey, M adalah penjelmaan pembesaran dengan faktor skala 2/3 pada pusat U. Dari besar ke kecil. Okey, kemudian kita perlu kira luas kawasan yang mempunyai PQR dia bagi siap-siap ada kawasan PQR. PQR ni apa dia? PQR adalah objek. So objek PQR adalah 28. Okey, jadi cara nak buat dia adalah luas imej sama dengan luas objek darab faktor skala kuasa 2. Ini kena hafal lah. Tak hafal pun diberi. Jadi luas imej berapa? Kita nak cari luas objek darab K kuasa 2 iaitu 28 darab faktor skala kuasa 2. Okey, so kita dapat luas imej adalah 12/4/9. Okey. Jadi luas kawasan blorek, ambil luas objek tadi tolak dengan luas imej. Okey, kita akan dapat 15/5/9. Okey, baik, sekarang tajuk pelan dan dongakkan. Okey, pelan dan dongakkan ni kamu belajar di form 3. Okey, kamu dah belajar melukis graf dalam sukuan. Okey, ingat dalam sukuan. Dalam sukuan ni ada 2 ataupun 3 keadaan lah. Tapi kamu tips dia untuk ingat adalah kalau keadaan 1 dia bagi sudut 45 darjah dalam sukuan ketiga. Okey, ingat sebelah 45 darjah adalah pelan. Maksudnya tengok dari atas. Okey, depan dengan pelan adalah depan. Lepas tu sisi. Okey, lagi satu keadaan 2. Okey, 45 darjah berada di sukuan keempat. Okey, ingat sebelah dia adalah pelan. Bertentang dengan pelan depan
lepas tu sisi di tepi. Okey, so tengok ni gambar raja. Okey, cikgu tengok keadaan satu. So, plan maksudnya dari atas. So, tengok dari atas nampak macam ni. Kemudian kita unjurkanlah depan. So, kita tarik nanti depan bentuknya macam ni. Okey, unjur di sisi pun sama. Kita akan dapat bentuk macam ni. Okey, nampak dari sisi. Sekali lagi, bentuk yang sama. Keadaan 2 pula 45 darjah disukuan keempat. Okey, ingat sebelahnya adalah plan. Kemudian depan maksudnya sisi. Okey, baik. Ini soalan yang form 3 juga. Baik, bagaimana kita nak lukis? Katakan soalannya dongakkan sisi nampak 4 segi. Dongakkan depan, okey, dapat nampak macam tu juga. Dari atas kita nampak ada lubang, maksudnya ada silinder di dalamnya. So, jadi ini adalah bentuk. Bila kita gabung, dapat bentuk macam ni. Baik, kita ke bahagian C. Okey, contoh soalan kertas 2 bahagian C. Okey, dalam bahagian C, kamu mesti tahu bahagian C ada 2 soalan. Okey, kita perlu jawab 1 soalan sahaja dan markahnya adalah 15 markah. Okey, tengok contoh yang cikgu sediakan. Okey, raja diberi ni menunjukkan sebidang tanah terbiar. Okey, ini adalah tanah. Okey, berbentuk segi 4 tepat. Okey, segitiga AQB ni adalah kawasan berpaya. Okey, dia bagi kat sini AQ sama dengan BR sama dengan X meter. Okey, jadi panjang PA dia dah bagi 35 meter. Q, okey, QB. Okey, yang ni QB ke sini 12 meter. Okey, apa soalan yang diberi adalah ungkapkan panjang SR dalam sebutan X. Okey, nampak? SR panjangnya sama dengan PQ. Jadi, PQ kita dapat 35 dan X. Okey, 35 tambah X adalah sebutan bagi SR. Okey, ungkapannya sama. Okey, sama. Okey, kita tak boleh tulis 35 darab X. Okey, 35 darab X. Salah sebab kita nak panjang PQ. Kita tambah sahaja. Baik, soalan seterusnya. Bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi luas keseluruhan tanah berbentuk segi 4 tepat. Okey, kita tahu luas semua ni. Okey, L ni mewakili luas. Okey, dalam sebutan X. Jadi luas PQ adalah 35 tambah X. QR 12 tambah X. Okey, sekarang kita bentukkan persamaan seperti ini. Baik, kemudian kita perlu kembangkan ungkapan kuadratik tersebut. Okey, jadi kita buat seperti ini. 35 darab 12, kita dapat 420. 35 darab X, kita dapat 35X. X darab 12, dapat 12X. X darab X, X kuasa 2. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, ni X kuasa 1. Yang ni pun X kuasa 1. Jadi kita boleh tambah. Lepas kita tambah, kita susunkan persamaan ini seperti ini. Jadi X kuasa 2 tambah 47X tambah 420. Okey, ini adalah ungkapan kuadratik dalam L dalam sebutan X. Baik, soalan seterusnya. Luas kawasan tidak berpaya adalah 650. Maksudnya luas yang ni. Okey, yang ini 650. Jadi kita nak kira nilai X. Jadi apa yang perlu kita buat adalah luas keseluruhan, iaitu yang ni, tolak dengan luas segitiga ni. Ingat, luas segitiga apa dia? Setengah darab tapak darab tinggi. Jadi kita buat persamaan tadi. Luas keseluruhan tolak dengan setengah darab 12 darab X. Jumlahnya 650. Okey. Kemudian kita selesaikan dan bentukkan persamaan kuadratik ni. Samakan dengan kosong. Baik, jadi dah dapat yang ni, kita perlu faktorkan. Okey, untuk dapat nilai X. Jadi kita akan dapat X sama dengan 5. Okey, yang ni ungkapan ni kamu boleh masukkan dalam kalkulator sahaja.
Okey, untuk kat sini, untuk dapat nilai X ni kamu masukkan mod, ambil equation, ambil degree 2. A-nya 1, okey. B-nya 41, C negatif 230. Okey, kita akan dapat X sama dengan 5, X sama dengan negatif 46. Okey, jadi dalam jawapan kita abaikan negatif 46 kerana kita nak nilai positif sahaja iaitu X sama dengan 5. Jadi kita tahulah AQ adalah 5, panjang AQ. Okey, B, Pak Man membeli tanah dan memagar sekeliling kawasan PABRS. Okey, dengan pagar berkualiti harganya RM13 semeter. Okey, bajet Pak Man ni RM2,000 sahaja. Jadi, dia kata upah pemasangan adalah separuh daripada jumlah keseluruhan harga pembelian pagar. Jadi, kita nak tengok bajet RM2,000 itu mencukupi ataupun tidak. Okey, jadi kita kena kira perimeter lah. Okey, perimeter. Jadi, sebelum kita nak kira perimeter kawasan tanah Pak Man ni, jadi kita perlu tahu panjang AB dulu. Macam mana nak cari AB? Okey, X ni kita dah tahu 5. Okey, jadi kita gunakan rumus teorem Pythagoras. Okey. 5 kuasa. Okey, punca kuasa 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Kita akan dapat panjang AB 13. Okey. Jadi luas ataupun perimeter tanah Pak Man ni adalah PA 35 tambah dengan 13 tambah dengan X ni 5 tambah dengan SR ni 40 tambah SP ni 17. Jadi perimeternya adalah 110. Okey. Jadi berapa harga pagar tersebut? 110 darablah dengan RM13 semeter. Kita dapat harga pagar ini RM1,430. Okey. Itu adalah harga pagar. Berapa pula harga upah? Upah harganya separuh daripada harga pagar. Jadi, kita buat 1,430 tambah dengan harga upah. Okey, upah iaitu 1,430 bahagi 2 lah. Okey, jadi jumlah bajet untuk memagar tanah ini adalah RM2,145. Okey, jadi cukup tak bajet Pak Man tersebut? Bajet dia RM2,000 sahaja. Jadi kat sini kita boleh kata harga pagar melebihi bajet dan apa? Dan tidak mencukupi. Okey, bajet tidak mencukupi. Okey, soalan seterusnya. Pak Man kena bayar cukai tanah untuk tanah yang dia beli tadi. Okey, berapakah kadar cukai tanah yang dikenakan sekiranya setiap meter persegi adalah 43 sen. Kita kena tahu luas tanah dulu. Okey, luas tanah Pak Man yang beli tadi. Jadi, kita kira luas tanah adalah 40 darab 17. Okey, panjang 40, lebarnya 17. Kemudian, darabkan dengan kadar cukai iaitu 43 sen. Jadi, jumlah harga setahun yang perlu Pak Man bayar adalah RM292.40. Jadi, kat sini kita tulislah jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Pak Man ialah RM292.40. Okey, setahun ya. Kalau dia tanya berapa harga yang perlu dibayar untuk setengah tahun, maksudnya jawapan yang kamu dapat tadi bahagilah dengan 2. Okey. Setakat ni dahulu penerangan cikgu. Jadi cikgu berharap kamu semua bersedia untuk menjawab soalan matematik SPM kertas 1 dan 2. Ingat ya, di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Kamu perlu bijak membahagikan masa. Pastikan kamu buat dahulu soalan-soalan yang kamu mahir. Okey, yang kedua, jangan terlalu lama di satu-satu soalan. Okey, tak boleh lebih dari 3 minit. Okey,
Kalau kamu rasa tak tahu, terus kepada soalan yang seterusnya. Okey, kemudian tak tahu, pergi soalan seterusnya dan kamu akan patah balik kepada soalan tersebut dan kamu fikirkan. Jangan tak tahu kamu terlalu lama, kamu berhenti di satu soalan, kamu akan mengambil masa yang lama, nanti tak cukup masa untuk jawab soalan lain. Okey. Kemudian tips cikgu yang kedua adalah buat soalan yang kamu suka. Tajuk yang kamu suka mesti ada dalam kertas 2. Okey, jadi kamu buat soalan yang kamu suka dahulu dan mahir, baru kamu pilih soalan yang mana yang kamu perlu buat pula. Okey. Kadang-kadang idea tu datang lambat. Okey, yang ketiga tipsnya, jangan tidur. Okey, jangan tidur sewaktu peperiksaan. Kalau kamu tidur, okey, kamu dah kerugian. Okey, kawan-kawan lain dah cuba bertungkus lumus jawab soalan, kamu tidur, kamu dah kerugian. Okey, ingat walaupun satu markah, okey, dia akan membawa perbezaan yang besar dalam kamu punya markah matematik kamu. Okey, satu markah pun sangat penting. Jadi buatlah yang terbaik dan good luck. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.